Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Anda juga boleh berhubung dengan saya. Hai, saya Dr. Rushmini. Hari ini bersama dengan saya dalam forum kami di Dr. Rushmini Storytime. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk hormon cinta. Okey, baiklah. Dalam banyak-banyak hormon di dalam tubuh badan manusia, ada satu hormon yang melahirkan kasih sayang sesama manusia. Nama dia ialah hormon oksitosin ataupun sebenarnya dia hormon cinta. Hormon cinta ini dia dihasilkan pada otak manusia, iaitu pada kelenjar pituitary. Okey, kelenjar pituitary ini ada pada belakang. So dia adalah terhasil daripada kelenjar pituitary yang di belakang, di sebelah belakang. Selalunya hormon oksitosin ni lebih dikaitkan dengan wanita, tetapi sebenarnya tak. Lelaki juga mempunyai banyak hormon oksitosin di dalam tubuh badan dia. Okey, kegunaan hormon oksitosin dalam wanita sangat penting sewaktu melahirkan anak. Sebab salah satu kerja dia ialah untuk pengecutan rahim. So kalau dalam hospital, kalau seseorang wanita tu mempunyai kontraksi yang lemah, selalunya doktor akan bancuh hormon oksitosin ni dan gantung. Dan apabila dibancuh dan kita masukkan drip hormon oksitosin ni, proses kontraksi tu akan lebih kuat dan mudahlah untuk bersalinnya. Sebelum doktor-doktor di hospital menggunakan kaedah hormon bantuan untuk bersalin ni, banyaklah komplikasi dalam bersalin, sebab kadang-kadang tak semua daripada kita ni mempunyai kadar hormon yang tinggi yang sesuai untuk kontraksi uterus kan. Tapi bila ditambahkan hormon ni, alhamdulillah kadar kata bersalin lambat tu dah kurang. Bila dah letak hormon tu, dia kontrak terus seorang perempuan tu bersalin. Okey, tetapi ada lagi sebenarnya tugas hormon ni. Tidak setakat untuk bersalin sahaja. Dan kajian pernah dibuat menunjukkan hormon oksitosin ni lah yang boleh memulakan penyusuan. Jadi apabila hormon ni tinggi, maknanya berlakulah pengecutan pada kelenjar-kelenjar susu dan membuatkan seseorang tu mempunyai banyak susu. Dan apabila baby tu hisap susu mak dia akan meningkatkan lagi hormon oksitosin dalam badan ibu dia dan menimbulkan rasa kasih sayang. Dan kajian dah membuktikan bahawa ini adalah hormon yang keluar apabila setiap daripada kita bersentuhan sesama kita. Jadi kemungkinan besar apabila berlakunya masalah antisosial, maknanya seseorang tu tak bersalam dengan orang lain, tak berpeluk dengan orang lain, ataupun antisosial kan, tidak menyukai orang lain, hormon oksitosin dalam badan dia tu berhenti keluar, stop. Sebab dia tak ada rangsangan kepada hormon. Kita pun dah belajar kan, maknanya hormon hanya akan keluar apabila adanya rangsangan terhadap hormon tersebut kan. Bila makan manis, keluarlah hormon insulin. Macam itulah tubuh kita ni kan. Jadi bila tak ada rangsangan, dia antisosial, dia hidup sendirian, dan hormon tu tak keluar. Bila dia tak keluar hormon tu, dia akan menyebabkan perasaan negatif di dalam tubuh manusia, di mana hilanglah perasaan kasih sayang dalam diri dia. Okey, bila saya minta audiens bagi satu soalan. Okey, jika saya boleh bagi soalan, tanda-tanda untuk simptom tersebut macam mana? Okey, apakah dia tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu kekurangan oksitosin di dalam tubuh badan dia? Okey, pertama, kemungkinan dia menjadi seorang yang antisosial, tak suka nak bergaul dengan orang lain. Pendek kata, bila dia pandang orang lain tu, dia akan nampak negatif dulu. Dia akan nampak, oh orang ni
negatif lah. Orang contohnya katalah dia berusia 40 tahun dan mencari jodoh. Contohnya kan, yang sudah di 40 tahun ke atas mencari jodoh, bila orang menghina dia, oh tak boleh, tak kena kat sini kan, janggut dia tebal sangat lah, dia tak muka dia garang lah, dia tak kenal lagi orang tu, tapi dia dah awal-awal dia dah reject dah awal-awal, tak nak dah awal-awal sebab dia ada antisocial. Okey, kemungkinan juga dia menjadi seorang yang murung. Seorang yang murung, tak suka bergaul dengan orang lain, dan nampak sedih je. Ya? Dan kemungkinan juga dia merupakan seorang yang kurang nak berkomunikasi dengan orang lain. Maknanya sama ada online pun dia kurang kan, nak kontak mak ke, nak kontak ayah dia sendiri ke, nak kontak adik-beradik pun dia kurang. Sebab bila dia mendengar perkataan I love you ke, kasih sayang tu, dia rasa benda tu tak sesuai dengan jiwa dia, sebab dia tak ada hormon yang boleh mengikat kasih sayang ni. Apatah lagi nak keluar bersosial, jumpa kawan-kawan, shopping dengan kawan-kawan ke, dia tengok orang ramai je, dia dah mula nak tarik diri. Itu adalah antara simptom dia. Okey, jadi banyak kajian menunjukkan bahawa mereka yang tak nak kahwin pada usia yang lanjut pun kemungkinan kurangnya oksitosin. Dan mereka ni memang tidak sukakan kanak-kanak, jarang sekali lah yang sukakan kanak-kanak sebab dia tak ada hormon bonding dia, dan suka. Mungkin haiwan pun dia tak suka kan, sebab dia tak ada kasih sayang pada haiwan pun, sebab dia tak ada hormon oksitosin ni dalam badan dia. Okey, dan tanda-tanda lain biasanya mereka ni pucat, ya, mempunyai wajah yang pucat. Dari segi berat badan kemungkinan berisi, kemungkinan sebab hormon oksitosin juga merupakan hormon pembakar lemak kan, dia kurang hormon tu, jadi badan dia tak bakar lemak sangat, dia lebih berisi lah, dan dia juga dari segi rambut pun cepat mengalami penuaan, mudah untuk mendapat rambut putih bila kurangnya oksitosin dalam tubuh kita ni. Okey, oksitosin juga merupakan salah satu hormon yang memberi semangat sebenarnya kepada seorang. Semangat ni maknanya idea dia nak keluar, idea nak masak kan, bersemangat dia mungkin kurang tinggi. Kalau katalah nak buat kek, esoknya mungkin dia beli barang tak buat pun sebab semangat dia kurang tinggi kan. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Saya welcome soalan. Okey. Bagaimana kisah wanita yang bercinta dan ditipu ribuan ringgit di online? Okey. Pengeluaran hormon oksitosin ni bukan sahaja oleh sentuhan dan juga pertemuan, tetapi audio juga boleh meningkatkan hormon oksitosin yang tinggi. Apabila hormon oksitosin itu terlalu tinggi di dalam badan seseorang, dia akan terlalu cinta, dia akan terlalu jatuh cinta, dan dia akan mengawal perasaan dia untuk percaya. Jadi apa yang terjadi di online ni ialah skrip dia tu telah menguasai pemikiran wanita tersebut. Mungkin lelaki tu duduk dekat Afrika ke kat mana, tapi skrip yang dia bagi tu telah menguasai fikiran dia, membuatkan hormon oksitosin dia tinggi, sangat tinggi. Dan bila dia tinggi, dia akan dengar cakap lelaki tu, maknanya suara lelaki tu ataupun WhatsApp ataupun ayat daripada nombor phone lelaki tu adalah stimulus kepada pengeluaran hormon. Dia dengar je, terus hormon oksitosin dia naik, dan dia akan rasa kesian, dia akan rasa percaya, dia akan rasa kasih sayang pada orang tu, sebab orang tu mungkin dah menggunakan ayat-ayat power ataupun menggunakan kata-kata ataupun skrip yang secara psikologi merangkap seseorang itu untuk meningkatkan oksitosin di dalam tubuh dia. Sebab oksitosin ni adalah satu hormon yang unik. Stimulus yang meningkatkan oksitosin ni mungkin boleh jadi memori terhadap, mungkin ada bekas suami kan, suami dia mungkin selalu cakap ayat-ayat tersebut, jadi dia teringat balik pada bekas suami dia.
Jadi mungkin stimulus mengeluarkan oksitosin ni adalah suara itu sendiri. Mungkin suara itu menyerupai ayah dia ke, yang orang yang sayang kat dia, sesuatu dalam hidup dia kan. Ataupun dia jarang mendapat kata-kata semangat, kata-kata yang menggembirakan. Jadi bila orang dapat WhatsApp yang ayat-ayat yang skrip yang boleh kata meningkatkan oksitosin dia akan percaya. Ini pendapat saya lah. Ada lagi soalan? Saya nak tanya, adakah kes pembuangan bayi yang semakin meningkat ni dipengaruhi oleh hormon ni? Okey, bagus soalan tu, soalan yang cantik. Kes pembuangan bayi yang semakin meningkat mungkin banyak dipengaruhi oleh kurangnya hormon oksitosin. Sebab apabila kita cek balik, siapakah yang buang bayi ini? Apa sebabnya bayi ini dibuang? Memang sebabnya ialah kekurangan kasih sayang. Kemungkinan besar bayi itu tidak mahu, dia tak nak anak. Kemungkinan besar bayi itu adalah anak luar nikah yang bukan terbina daripada kasih sayang yang sebenar. Jadi tak sampai oksitosin itu kepada dia, ataupun waktu baby itu lahir dia tak nak pegang pun. Jadi macam mana oksitosin itu nak keluar? Kan stimulus terhadap pengeluaran oksitosin itu bila ada bonding, bila ada sentuhan dan bayi itu menyusu, itu yang akan meningkatkan oksitosin dalam badan ibu sebanyak banyak persen. Kalau kita tengok haiwan sekalipun, okey, contohnya kita tengok monyet ataupun harimau sekalipun kan, bila dia melahirkan anak dia dan anak tu diasingkan daripada ibu dia, dia tak kenal dah anak dia tu. Dia tak kenal dan dia mungkin garang terhadap anak dia. Tetapi apabila dia disusukan dan dia ada bonding, bermain dengan anak dia, sentuhan tu, mak dia tu tidak akan sekali-kali berkasar dengan anak dia sebab terdapatnya hormon oksitosin yang tinggi. So bila kajian dibuat, maknanya pemeriksaan dibuat pada darah mak ibu tu, dan ini dah terbukti, ini adalah sesuatu yang saintifik. Even untuk ke atas manusia sekalipun kita buat kajian pun macam tu jugalah. Maknanya kita ambil darah selepas dia disusukan anak dia, berapa level oksitosin, selepas dia peluk anak dia, berapa level oksitosin, dia berjauhan daripada anak dia 1 hari, berapa level oksitosin, dia akan drop. Yang bila dia berjauhan, maknanya akibat daripada seseorang itu tidak mahukan anak itu, tidak berjaya lah oksitosin itu untuk naik, maka mungkin dia tak berlangsung perasaan belas kasihan atau kasih sayang, dan pembuangan bayi pun jadi lebih banyak. Itulah yang doktor dapat jawab pada soalan itu ya. Boleh kita dapatkan soalan seterusnya daripada puan? Okay, saya nak tanya, adakah tekanan perasaan atau tekanan jiwa ini dikategorikan dalam hormon cinta? Okey, soalannya ialah adakah tekanan perasaan atau tekanan jiwa ni dikategorikan sebagai seseorang yang kurang mempunyai hormon oksitosin ataupun hormon cinta di dalam tubuh badan dia. Okey, baiklah, saya akan jawab soalan tu sebentar lagi dan kita take a break dulu bersama Marisa Estetik.